Assalamualaikum. Apa khabar anak-anak? Sihat? Alhamdulillah. Cikgu harap anak-anak semua dalam keadaan sihat. Memandangkan kita akan bersekolah lebih kurang tinggal beberapa hari sahaja lagi. So kami, cikgu, Mus, nak memberikan beberapa tips kepada anak-anak. Semoga dengan tip ini menjadikan sebagai panduan untuk anak-anak melangkahi pelajaran di rumah. Okey. Ada 6 tips yang akan cikgu kongsi dengan anak-anak pada hari ini, iaitu tips belajar di rumah sepanjang lockdown. Yang pertama, buat perancangan. Okey. Buat perancangan adalah perkara yang paling penting sebelum kita memulakan sesuatu pembelajaran. Okey, rancang waktu yang sesuai untuk mengulang kaji pelajaran. Okey. Kemudian seterusnya ialah berikan ganjaran. Okey. Mungkin ada di antara anak-anak kita, anak-anak cikgu pada hari ini lupa nak beri ganjaran pada diri sendiri. Mungkin nasib belajar dan kita rasa bila kita dah terus belajar sehingga kita terlupa yang diri kita perlu diberikan ganjaran. Senang saja. Contoh hari ini katalah PDPR dah bermula. So anak set di dalam mentaliti anak-anak semua bahawa anak-anak akan bangun awal, iaitu setengah jam lebih awal daripada PDPR bermula. Misalnya PDPR bermula pada pukul 8. So mungkin pada hari ini anak-anak set dalam mentaliti saya nak bangun pukul 7.30 pagi nak bersiap sedia menghadapi PDPR. Alhamdulillah pada hari ini kita settle 7.30 kita dah berada, duduk dan mempersiapkan diri. So selesai saja PDPR pada pukul 2 contohnya, so, anak-anak akan bersemangat semasa PDPR itu. So itu adalah merupakan satu kejayaan. So dengan kejayaan itu mungkin anak-anak bagi token pada diri sendiri seperti buatlah makan aiskrim ke, beli aiskrim ke, atau makan kek ke atau sebagainya lah yang menyeronokkannya. Anak rasa diri anak seronok dengan kejayaan anak-anak pada hari ini. Tips yang ketiga, buat nota. Okay. Memang tidak dinafikan, tak kira lah anak-anak calon peperiksaan ke atau anak-anak periksa ataupun bila disebut sahaja nota di sekolah atau di rumah atau nota kita sendiri, nota adalah amat perlu untuk membantu anak-anak untuk mengimbas kembali fakta yang telah kita baca. Nota tu buatlah nota yang seringkas dan sepadat yang kita rasa nota itu amat berguna pada diri kita. Tips yang keempat ialah lakukan satu perkara pada satu waktu. Maksudnya kurangkan multitasking. Susun atur perancangan apa yang perlu kita buat pada hari ini. Contoh, selepas saja PDPR, selepas kita makan dan berehat, kita nak buat kerja rumah sahaja. Apa yang cikgu beritahu dalam PDPR. So, siapkan dulu kerja rumah. Siapkan, selesaikan. Kemudian sekarang selesai, barulah kita menyambung kerja-kerja yang lain. Kelima ialah berehat sebentar. Berehat sebentar amat perlu untuk kita merehatkan otak kita dan untuk mengembalikan semula mood untuk membaca. Ambil masa berehat di antara 5 hingga 10 minit sahaja. Jangan lebih. Sebab bila kita lebih daripada 10 minit, kita akan rasa berehat dan terus berehat dan malas untuk menyambung pembelajaran kita. Yang ke-6 ialah kekalkan rutin harian. So, contoh, jadikan waktu di rumah seperti anda berada di sekolah. Bangun, tidur, siapkan diri, solat, dan jangan lupa satu perkara, sarapan jangan ditinggalkan. Sebab bila kita lupa sarapan, kemungkinan semasa kita menghadapi PDPR kita akan mengantuk. Sekian sahaja perkongsian cikgu. Moga apa yang cikgu rancangkan, apa yang cikgu cadangkan pada hari ini akan menjadi satu mesej yang amat berfaedah buat anak-anak. Jumpa lagi di slot yang lain. Hai, apa khabar semua? Cikgu Lin di sini ingin mengucapkan selamat kembali ke sekolah dan menjalani PDPR. Cikgu pasti semua murid telah bersedia untuk mengikuti PDPR selepas cuti 2 minggu.
Di sini cikgu ingin kongsikan beberapa tips seronok belajar PDPR. Untuk memastikan PDPR anda berkesan, anda disarankan tidur awal untuk dapatkan tenaga dan bangun awal. Anda perlu siapkan segala bahan sebelum kelas bermula. Pilih tempat yang senyap, boleh fokus serta tiada gangguan agar pembelajaran dalam keadaan yang kondusif. Sediakan sedikit makanan yang ringan untuk dikunyah apabila rasa mengantuk. Semasa dalam PDPR, anda digalakkan mengambil bahagian secara proaktif dan bertanya kepada guru jika ada soalan yang tidak difahami. Selepas PDPR, anda perlu ulang kaji sendiri dan dapatkan maklumat daripada pelbagai sumber. Cikgu faham, PDPR memerlukan fokus yang lebih dan usaha yang lebih dan mungkin berasa letih dan membosankan. Tetapi percayalah, setiap pengorbanan dan usaha keras yang anda lakukan pasti akan membuahkan hasil. Cikgu berharap anda terus berjuang dan kuatkan semangat untuk fokus belajar dari rumah. Bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Cikgu harap semua pelajar dalam keadaan sihat dan dalam keadaan yang positif ya. Pada hari ini, cikgu akan kongsikan adab menuntut ilmu kelas online. Yang pertama iaitu membuat persediaan. Buat persediaan di sini ialah dari segi tempat belajar. Tempat belajar kamu pastikan lebih selesa dan ceria untuk memudahkan lagi lah semangat kamu nak belajar. Kemudian get ready dan masuk awal kelas daripada cikgu. Jangan sampai cikgu panggil nama kamu baru kamu nak masuk. Yang kedua, membaca doa. Membaca doa ni untuk ikuti pelajaran yang cikgu sampaikan. Kemudian yang seterusnya, adab yang seterusnya ialah hadir dan join. Cikgu harap semua pelajar boleh ikuti kelas yang dikendalikan oleh cikgu. Tolong masuk ke kelas, dan jika kamu tidak dapat masuk ke kelas, tolong maklumkan kepada cikgu dengan lebih awal sebab apa kamu tak boleh masuk. Adab yang keempat, fokus dan ambil nota. Semasa PDPR, tolong beri tempuan yang sepenuhnya. Siapkan segala tugasan yang diberikan oleh guru mengikut masa yang ditetapkan oleh cikgu. Yang kelima, memberi respon. Tolong libatkan diri secara aktif. Apabila cikgu bertanya, tolong jawab dan beri respon lah. Dan yang terakhir, berterima kasih. Kamu perlu hargailah segala usaha yang cikgu dah buat. Ucapkan terima kasih kepada guru-guru kamu dan mintalah keberkatan ilmu daripada mereka. Jadi cikgu rasa ini sahaja daripada yang akan cikgu kongsikan pada hari ini. Sekian, jumpa lagi. Hai, apa khabar semua? Cikgu harap pelajar semua sihat dan gembira bersama keluarga tersayang. Cikgu nak ucapkan selamat menjalani PDPR setelah 2 minggu bercuti. Tahukah anda bahawa setiap daripada kita mempunyai jenis ciri-ciri gaya belajar yang berbeza? Jadi, hari ini cikgu nak kongsikan 3 jenis ciri-ciri gaya belajar. Yang pertama adalah visual. Kedua adalah audio. Yang ketiga adalah kinestetik. Baiklah, cikgu akan terangkan jenis-jenis gaya belajar yang pertama iaitu visual. Jadi, apakah ciri-ciri yang ada pada seseorang yang mempunyai gaya belajar jenis visual? Baiklah, kebiasaannya mereka yang mempunyai gaya belajar jenis visual akan lebih mudah mengingati dan memahami apa yang mereka lihat berbanding apa yang mereka dengar. Sebagai contoh, mereka lebih mudah untuk menyerap dan menerima maklumat sekiranya maklumat tersebut dipersembahkan dalam bentuk gambar, carta dan gambar rajah. Selain itu, mereka yang memiliki gaya belajar jenis visual ni juga suka menulis sambil bercakap, dan kebiasaannya mereka akan mencatat apa yang mereka dengar. Selain itu, orang visual ni juga lebih mudah untuk memahami arahan bertulis berbanding arahan lisan.
Seterusnya, gaya belajar yang kedua adalah auditory. Seseorang yang mempunyai gaya belajar auditory lebih mudah untuk menyerap dan menerima maklumat melalui pendengaran. Sebagai contoh, mereka lebih suka mendengar pembentangan oleh guru ataupun melakukan kerja-kerja berkumpulan. Kebiasaannya, pelajar auditory boleh mengingati sesuatu perkara ataupun sesuatu maklumat yang mereka peroleh dengan cara membaca dengan kuat dan menggerakkan bibir ketika membaca, terutamanya apabila mereka mempelajari sesuatu perkara yang baru. Namun begitu, seseorang yang auditory mudah terganggu dengan bunyi yang bising ataupun bunyi yang kuat. Jadi, mereka memerlukan tempat yang lebih tenang, lebih sunyi untuk belajar. Jadi, jika fokus anda mudah terganggu dengan suasana yang bising, anda perlu memastikan suasana tempat anda belajar lebih tenang supaya anda boleh fokus dengan apa yang anda pelajari. Baiklah, yang terakhir adalah gaya belajar jenis kinestetik. Kebiasaannya, pelajar yang mempunyai gaya belajar kinestetik lebih sukakan pengalaman ataupun pergerakan fizikal. Mereka lebih sukakan sesuatu yang praktikal berbanding teori. Kebiasaannya, mereka yang mempunyai gaya belajar jenis kinestetik akan lebih mudah untuk mengingati sesuatu perkara dengan baik dan berkesan apabila mereka melakukan aktiviti secara praktikal ataupun hands-on. Selain itu, seseorang yang kinestetik tidak suka duduk terlalu lama kerana mereka akan cepat bosan, hilang fokus dan mereka akan mula menggerakkan anggota badan. Baiklah, itu sahaja 3 jenis ciri-ciri gaya belajar yang dimiliki oleh seseorang. Jadi, apakah gaya belajar anda? Cikgu harap dengan maklumat cikgu sampaikan dapat membantu anda untuk mengenal pasti apakah gaya belajar yang dimiliki oleh diri anda sendiri. Cikgu faham mungkin ada di antara anda semua yang tidak boleh fokus untuk belajar online kerana setiap daripada anda semua mempunyai gaya belajar yang berbeza-beza. Jadi, anda harus kenali dan kenal pasti apakah gaya belajar yang sesuai untuk diri anda. Walau bagaimanapun, cikgu harap anda semua terus bersemangat menghadapi cabaran menjalani PDPR. Teruskan usaha dan hadirlah kelas mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan. Oleh itu, cikgu harap anda semua terus positif, terus bersemangat dan selamat menjalani PDPR. Cikgu sayang semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua pelajar SMK Modern ini. Jadi hari ini saya ada beberapa tips untuk mengurangkan tekanan. Baiklah, yang pertama, apabila seseorang pelajar mengalami tekanan, cuba elakkan daripada terlalu memikirkan tentang tekanan tersebut. Okey, apabila anda cuba mengelakkan daripada berlaku tekanan tersebut, sekurang-kurangnya pelajar akan ada masa untuk memikirkan perkara-perkara yang lain yang boleh memberikan pelajar-pelajar rasa gembira. Okey, yang kedua, apabila pelajar mengalami tekanan, contohnya tekanan semasa belajar, okey, tidak dapat menyiapkan tugasan yang telah diberikan dalam waktu yang telah ditetapkan, ambil masa untuk pelajar menghayati dan juga memikirkan apa sebenarnya perkara pertama yang perlu pelajar beri tumpuan. Contohnya, daripada banyak-banyak tugasan yang telah diberikan oleh guru, akan ada satu tugasan yang penting yang perlu pelajar hantar segera. So, utamakan yang itu. Senaraikan beberapa tugasan, buat checklist tugasan yang telah diberikan dan semak semula tugasan mana yang belum selesai. Yang ketiga, pelajar perlu rasa gembira dengan apa yang pelajar-pelajar lakukan. Bila seseorang mengalami tekanan, sudah tentu tekanan tersebut akan dipamerkan melalui mimik muka daripada air muka seseorang. Jadi caranya, banyakkan senyum, okey, dan juga cari sesuatu perkara-perkara yang menggembirakan supaya pelajar dapat rasa gembira dengan keadaan-keadaan tertentu.
cari kawan-kawan yang positif yang boleh memberikan aura positif pada diri pelajar. Sekurang-kurangnya tekanan dan juga stres yang dialami oleh pelajar dapat dikurangkan sedikit. Pelajar-pelajar boleh menghubungi guru bimbingan dan kaunseling untuk berkongsi masalah yang sedang pelajar hadapi. Okey. Cikgu harap sedikit perkongsian daripada cikgu pada hari ini dapat membantu sedikit sebanyak agar semua pelajar boleh menyelesaikan masalah yang dihadapi dan dapat melalui hari-hari berikutnya dengan perasaan yang gembira dan tenang. Baik, itu sahaja. Bye-bye.